Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, salam kepada kamu. Semoga Tuhan memberkatimu. Sekarang kita akan menterokai Matius bab 12 ayat 15 sampai ke 21. Mari kita datang berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami membuka hati supaya Tuhan dapat membimbing hati kami lebih dekati Yesus. Ampunlah dosa kami dan bawa kami dalam kemasuk ke dalam firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Kementerian Hamba Rasul. Saudara-saudari, pada awalnya kita perlu membaca Alkitab dalam Matius bab yang ke-12 ayat 15 ke 21. Tetapi Yesus mengetahui hal ini lalu mengsingkir dari sana. Dan banyak orang mengikut dia dan ia menyemburkan mereka semuanya dan ia berpesan kepada mereka supaya tidak mereka supaya tidak memberitahukan kepada sesiapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Isaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang kupilih, yang kukasihi yang kepadanya. Jika jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan aku akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan terpatah dan tidak akan berterak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buru yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumber yang pudar pula dialamnya tidak akan dipadannya, sampai ia menjadi hukum itu menang, dan padanya bangsa-bangsa akan berharap. Yesaya bab 42 ayat 1 sampai ke 4 dipetik dalam Matius bab 12 ayat 18 kepada 21. Ada petikan perjanjian lama terpanjang dalam Matius yang merakumi sebarangan peresah pelayanan Yesus walaupun sukar untuk membuat hubungan khusus. Matius telah merujuk kepada Yesaya bab 42 ayat 1 dalam Matius bab 3 ayat 17. Dalam bab 8 17 yang mempetik daripada Yesaya bab 53 ayat keempat. Jadi saudara-saudari, apa yang kita ingin menyampaikan ialah Yesus sebagai hamba anak Mesias. Di sini Yesus adalah hamba anak Mesias yang membawa keadilan kepada orang yang miskin dan tertindas. Menghasilkan harapan kepada bangsa-bangsa. Bentuk kutipan Matius mematuhi MT dan beberapa pengaruh dari City Agent untuk perincian kita boleh rujuk kepada buku Nora. Saudara-saudari, pelayanan penyembuhan Yesus. Entah bagaimanakah Yesus berkata hal ini, rancangan untuk membunuhnya dan dia mentarikkan diri dari tempat itu. Ia tidak menghalang orang ramai besar daripada mengikutnya atau menghalang Yesus untuk meneruskan aktiviti penyembuhan dia dalam pada hari Sabat. Ia menyembuhkan semua yang sakit. Yesus menyembuhkan semua adalah unik Matius. Pengunduran dan kerahsiaan Yesus. Dia akan menarik diri lagi selepas mendengar tentang kematian Yohanes. Yesus menarik diri daripada situasi yang berpotensi bermusuh akan berakhir apabila dia tidak di Yerusalem. Yesus memberi amaran kepada orang ramai untuk tidak memberitahu kepada orang lain tentang dia. Perintah yang kita lihat bagi setiap selepas pengakuan Petrus. Walaupun Yesus Matius tidak mentiangkan iblis yang mengakui identitinya seperti dalam Markus, rahsia Mesianik mungkin masih penting. Saudara-saudara, bab 12 ayat 15 ke 16, Yesus merujukkan kewibawaan Mesianiknya untuk menyembuhkannya orang yang sakit yang telah ditunjukkan dalam Matius bab 8 dan 9 dan ditegaskan oleh Yesus dalam bab 11 ayat 2 sampai 6. Buat masa ini, dia tidak mahu mereka memberitahu sumber kuasa ini. Walau bagaimanapun sejurus selepas pendidikan tersebut, Yesus menyembuhkan orang yang buta dan bisu di hadapan semua orang dan tidak memberi apa-apa arahan untuk merahsiakannya. Jadi saudara-saudari, kita lihat begitu hebat sekali Yesus Kudus. Penggenapan doa para Isaya. Jika Matius bermaksud untuk memberi rahsia mesianik Markus, maka ia adalah versi yang berkurangan. Matius menunjukkan bahawa Yesus ini adalah untuk menggenapi apa yang diucapkan melalui Nabi Isaya yang membawa kita kepada petikan Yesaya 42 1 sampai 4. Tetapi bagaimanakah perintah Yesus untuk merahsiakan menggenapi dua berat ini adalah sesuatu yang kita perlu mengaji.
para pengusus mengakui ketidaksesuaian pendidikan ini dalam konteksnya. Saudara-saudari, kita lihat Yesus sebagai hamba Yahweh. Kemungkinan besar Matius memasuki kutipan tersebut kerana pada titik di dalam Injilnya, dia ingin menggunakan Alkitab untuk mengingatkan pembacanya tentang keseluruhan kisah Kristus. Yesus adalah hamba Yahweh yang berbicara dan bertindak dengan otoritasi, mengorientasikan kembali sebagai Tuhannya, sabar sebagai Tuhannya, menyembuhkan orang sakit. Sebagai hamba Yesus tidak akan menyokong aspirasi kekerasan atau militeristik. Saudara-saudari, pengambilan aman Yesus, Franz mencadangkan bahawa pengambilan aman dan lemak dan lembut ini menunjukkan kepada khalayak Matius bahawa konflik datang ke Yesus, dia sendiri tidak pergi mencarinya. Yang berbeza dengan pengambilan Mesias dalam kitab ini ada PSS Solomon 17 ayat 21 sampai 30 yang mentuburkan permintaan Yahweh melalui keganasan. Saudara-saudari, bahasa Matius 12 ayat 18, inilah hambaku yang telah kupilih, yang ku kasihi, yang dalamnya jiwaku berkenaan, mengingatkan pada pembaptisan Yesus. Istilah Yunani untuk hamba, pais, biasanya bererti anak. Dalam bahasa Yunani, non-Alkitabiah, lihat kebijaksanaan Solomon bab 2 ayat 13 sampai 18 untuk pengkecilan, dan menurut Ruch Matthew bermakna menggunakan sebuah keluarga. Jadi saudara-saudari, kita lihat firman Tuhan kebanyakan berdampak bahawa pais itu bermaksud hamba. Kerana ia adalah makna biasa dalam Septuagint, termasuk penggunaan dalam Matius bab 8. Yesus bukan saja hamba Mesias, tetapi juga berdasarkan pembaptisannya hamba anak Yahweh. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, jika mengingatkan kita kepada naratif pembaptisan di benar roh turun ke atas Yesus. Saudara-saudari, marilah kita lihat satu situasi, iaitu di mana hamba ataupun anak mezanik yang dipenuhi oleh roh. Sebab dia adalah hamba anak Mesias yang dipenuhi oleh roh, yang akan menyatakan bahawa keadilan kepada bangsa-bangsa. Dalam Isaiah 42 ayat 6 sampai 8, pernyataan ini melibatkan menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan diberi kuasa untuk membuka mata yang buta, untuk membebaskan tawanan dari penjara, dan untuk melepaskan daripada kegelapan mereka yang duduk dalam kegelapan. Ini sesuai dengan ringkasan Matius tentang pelayanan mesianik Yesus yang diberikan kuasa ilahi dalam Matius 11 ayat 2 sampai 46, yang bermula dengan Israel tetapi akhirnya akan mengelangkumi negara, bangsa-bangsa dan orang yang bukan Yahudi. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kita akan menggaji tema ini dengan satu kelompok yang kecil. Luch berhujah bahawa kehadiran krisis bermakna penghakiman kerana ia digunakan sedemikian di tempat lain dalam Matius, tetapi ia tidak sesuai dengan konteks sama ada di sini atau dalam Yesus. Yesus baru saja menyembuhkan dan membebaskan orang yang tertindas, yang mentandakan pembatakan ketidakhadiran, di mana Matius menggunakan krisis sebagai keadilan, sebagai satu rujukan yang sangat penting untuk kita. Saudara-saudari, apabila kita teruskan untuk mengaji firman Tuhan, penyembuhan dan pemulihan dalam Isaiah adalah sangat penting. Dalam Isaiah, hamba mereka membawa penyembuhan dan pemulihan kepada Israel yang dibuang dan di bangsa yang menunjukkan pembetulan kesalahan oleh Yahweh. Saudara-saudari, sudah tentu Yesus memang menghakimi lawan-lawannya dalam bab 12 ayat 22 sampai 50, dan dalam Matius bab 11 dia memberi nasihat. Saudara-saudari, saat-saat penghakiman ini akan memuncak dalam penghakiman eskatologikal yang terakhir. Contohnya bab 13 ayat 37 sampai 43, bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila dia mendapatkan dunia dengan benar sekali, dan untuk selamanya ia melupakan tindakan keadilan. Dia yang membawa keadilan kepada bangsa-bangsa
dan melakukannya tanpa kegerasan dan agresif. Dia tidak akan bertegar atau berterik. Tiada seorang pun akan mendengar suaranya di jalan lama. Jalan. Saudara, saudari dalam Kristus Yesus, saat-saat perhakiman ini akan memuncak dalam penghakiman estakoriki antarakhir. Contohnya bab 13 ayat 37 sampai ke 43, bab 25 ayat 31 sampai ke 46. Apabila dia menetapkan kamu, dia tahu kamu. Oh Tuhan, dan dia menetapkan dunia dengan benar yang sekali dan untuk selamanya yang melupakan tindakan keadilan. Dia membawa keadilan kepada bangsa-bangsa dan laku tanpa kekerasan dan agresif dan tidak akan tertegar dan berteriak jika seseorang pun akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Ini adalah komen umum yang sejajar dengan terima Yesus terhadap penderitaan di mata, di tangan musuh-musuhnya yang ditulis dalam buku rujukan di mana untuk khasnya dalam kitab suci bab 26 ayat 50 sampai ke 54 dan 67 sampai ke 68 dan 47 27 ke 31. Sementara itu dia tidak menarik perhatian kepada dirinya sendiri seperti yang ditunjukkan dalam perintah dianya yang diberikan kepada mereka yang disemborkan dalam bab 12 ayat ke-16 dan pengunduran diri dari sinagog apabila dia mengetahui tentang rancangan Farisi untuk membunuh dia. Tetapi Yesus tidak mengelakkan daripada konflik apabila dia dilabelkan orang Farisi sebagai keturunan ular beruntak. Dalam bab 12 ayat 34 atau sebagai keanggota. Saya tahu generasi yang jahat dan tidak setia. Yesus dalam Injil Matius bukanlah watak yang lata dia kembar, tetapi watak yang bulat, yang bertindak balas dengan cara yang berbeza bergantung kepada situasi. Di mana menurut ayat ke-20, hamba tidak akan mencenderakan orang lain tidak kira betapa tidak berguna mereka di mata orang lain. Jadi saudara-saudari, marilah kita lihat buruh yang rentak tidak bernilai apa-apa kerana ia tidak lagi berguna untuk mengukur, namun Yesus tidak akan mempatahkannya. Dan walaupun sumber yang berasap perlu dibadangkan, Yesus tidak akan mempadamkannya. Sekurang-kurangnya dalam kedua-dua keks apa yang biasa dianggap tidak bernilai, diberi daripada nasib yang dijanggarkan. Beras kasihan melebihi pengkorbanan. Bagi Yesus, ia melibatkan duduk yang di meja bersama dengan orang yang berdosa dan membungkuk cukai memenuhi kehendak Tuhan untuk beras kasihan, untuk bukan untuk pengkorbanan. Ia juga melibatkan membela murid-muridnya kepada orang Farisi dan dia akan meneruskan pelayanan beras kasihan dan rahmati sehingga dia telah membawa keadilan kepada kemenangan. Jadi untuk melakukan yang bermakna bahawa Yesus telah berjaya memenuhi pelanannya sebagai orang yang menegakkan kehendak dan kebenaran Tuhan di dunia, manifestasi penuh kebenaran Tuhan, sesuatu yang dicari oleh pengikutnya. Yesaya bab 5 ayat 6 akan mentandakan pemulihan mereka yang terpikir, tertidas dan tertekan oleh kerjaannya dan namanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan mereka. Jadi saudara-saudara dalam Matius pelayanan kepada bangsa-bangsa bermula dengan bangsa pilihan Israel. Pemerintahan Tuhan akan meluas melampaui pandasannya yang bertemui asasnya dalam janji-janji perjanjian kepada Abraham yang diulangi dalam buku atau kitab Nabi-Nabi. Yesus sebagai wakil bangsa Israel ada orang yang akan memenuhi janji-janji Abraham bahawa Israel akan menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Matius memberi penunjuk tentang di dalam salah silanya dengan menyebut wanita-wanita bernama Yahudi. Matius juga memberi petunjuk dalam kisah kelahirannya dengan keujulan ahli astrologi bukan orang Yahudi. Matius menggunakan petikan perjanjian lama untuk mengesahkan ada diri Yesus dan tujuan pelayanannya. Berdasarkan Isaiah 42 ayat 1 sampai 4, Yesus adalah hamba anak Mesias yang membawa keadilan kepada orang sakit dan terpikir. Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa roh yang mendiamnya.
Saudara-saudari, marilah kita bersabar untuk memahami misi tanpa kekerasan Yesus. Dia tidak akan terlibat dalam aktiviti ganas, revolusionari untuk memajukan misinya. Tapi dia mengambil berat tentang yang lemah dan tertindas dan akan membuat demikian sehingga keadilan mereka. Oleh kerana perkara-perkara ini, dalam namanya bangsa-bangsa akan mentaruh harapan mereka. Jadi pada hari ini ada yang penting untuk gereja seperti Yesus melayani dari tempat refleksi teologi dan Alkitabiat yang memberi maklumat kepada amalan teologi. Segala yang Yesus lakukan pada akhirnya beragar pada kasih missionary Tuhan untuk umatnya dan bangsa-bangsa seperti yang diwahyukan dalam kitab suci. Ini adalah mandat yang diberi bagi perhatian intelektual dan praktikal yang serius oleh gereja. Semoga Tuhan memberkati kamu. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami memuji Tuhan, nama Tuhan adalah begitu baik dan cantik. Semoga Tuhan menghantar hati kami, menyentuh hati untuk mengikut Yesus Kristus. Dan nama Kristus Yesus kami berdoa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan juga kita jumpa lagi.